Okey. Topik untuk hari ini ya. Okey, so selamat sejahtera. Okey, topik untuk hari ini adalah pengurusan kewangan secara beretika. Menjamin keharmonian hidup. Nampak tu? Unit 10 tingkatan 5. Unit 10 tingkatan 5 Z. Pengurusan kewangan secara beretika. Maksudnya you manage your financial. You punya financial this one you manage your financial. Zen okey, nampak tu. Topik ini lebih kurang ada kaitan Form 4 pun ada satu topik untuk berkaitan dengan pengurusan kewangan, tetapi Form 4 adalah lebih kepada berbelanja. Form 4 adalah lebih kepada berbelanja. So cikgu tunjuk pada you lah Form 4 punya topik ada kaitan. Dia Form 4 punya sama juga, topik 10 juga, tapi pengurusan perbelanjaan secara beretika. Maksudnya macam mana you belanja duit kamu secara beretika. Zen, nampak tu. When comes to Form 5, dia adalah lebih umum sikit, iaitu generally pengurusan kewangan, termasuk perbelanjaan, termasuk investment, semua masuklah. Form 5 punya dia luas sedikit. Tapi Form 4 adalah lebih kepada belanja sahaja. Understand? So itu berbeza, tetapi mesti ada isi yang lebih kurang overlapping lah. Understand? Nampak tu. So moral ini actually you tanya saya, bila you belajar Form 5 lebih bagus. Sebab bila you belajar Form 5, you akan tengok Form 4 punya. Relate. Understand? Ada banyak topik yang overlapping. Maksudnya Form 4 dia ada, lepas tu Form 5 dia akan sambung. Ada lanjutan lah, something like that lah. Okay? Nampak? Topik ini saya sukalah. Pengurusan kewangan. Understand? Okay, pengurusan kewangan. At the moment, kamu masih bersekolah lah. Understand? So, kamu adalah jenis yang berbelanja saja. Understand? You take money from your parents, so you have to spend properly lah. Understand? Okay, nampak tu. Boleh bila you start bekerja, then you have to belajar pengurusan kewangan kamu lah. Boleh Okay, so we go through okay, topik ini Okay, as usual semua topik ada cadangan nilai. So nilai senang saja nilai dia. The first nilai adalah nilai kesederhanaan. Okay, you see bila kita tengok nilai, kita kena faham nilai itulah. Zen, nilai itu kita kena faham. Iaitu nilai kesederhanaan means you are not over, bersikap tidak keterlaluan. Keterlaluan. Okay, bersikap tidak keterlaluan. Azan, bersikap tidak keterlaluan. Azan, nampak tu? Itu yang kita panggil kesederhanaan. So belanja pun kita kena sederhana. Azan, okey, nampak So kadang-kala kamu kena faham lah. Ada orang juga nak invest pun dia tak ada kesederhanaan, dia keterlaluan. Dia mau duit dengan begitu cepat. So dia silap masuk skim cepat kaya. Azan, apa dia ada semua hilang just like that. Azan, why? Because you don't amalkan nilai kesederhanaan. Azan, so that means topik ini kamu tahulah. Azan, dia ada nilai kesederhanaan. When comes to berbelanja, kita mesti ada kesederhanaan. Jangan keterlaluan. Sebab itu dia ada nilai kesederhanaan. Lepas tu you have to be very responsible Nampak? You ambil hutang semua. You ambil pinjaman means you have to be responsible to pay back. Understand? Nampak? So budaya ini pun dalam kalangan masyarakat Malaysia very bad. Terutamanya yang cikgu tak suka adalah you take loan for education, PTPTN. You have to pay. Understand? Jangan minta apa kerajaan untuk kurangkan and all that. Understand? Langsung tak mau bayar. Cikgu masih ingat kempen pilihan raya lepas. They said that kalau parti tersebut menang, PTPTN tak payah bayar. Understand? That is, you tanya saya personally, it is very wrong. You pinjam duit, you have to pay back. Something like that lah. Understand? Okay, bertanggungjawab.
Lepas tu rational. Rational means kita kena berfikir. Rational means kita kena berfikir. Nampak? Kita kena berfikir. So kita berbelanja, kita fikir. Berdikari means kita tak bergantung kepada orang lain lah. So we can manage our own financial status lah. Okay. Dan of course lah, kalau mau duit kita mesti mau rajin lah. Azan? Okay, nampak. Okay, so ada nilai kesederhanaan, nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai berdikari dan nilai kerajinan. Understand? So you must understand this. Ada nilai yang memang tepat untuk sesuatu situasi. Kalau belanja means ya kesederhanaan. Dan bukan itu saja kesederhanaan tau. Kita tutur kata kita pun kena kesederhanaan. Don't over. Keluarkan perkataan yang tak sepatutnya. Understand? When we dress also kita tak boleh keterlaluan. So you faham lah. Maksudnya sederhana. Boleh Okay, done. Okay, next we go for our sumber kewangan. So bahagian pertama itu topik dia adalah sumber kewangan yang diperoleh secara beretika. So maksudnya duit you dapat secara beretika. So you tak buat benda yang tak baik lah. Understand? So you earn secara beretika dengan betul. Understand? Okay, nampak tu. Tapi dia ada sumber dan dia ada bagi 9 sumber you dapat income lah. That means income lah. Sumber kewangan you boleh pendekkan, you kata income. So you have halal punya income lah. So kita assume that sumber kewangan yang diperoleh secara beretika means you dapat pendapatan yang halal. The right source lah. Halal source. Something like that. Okay. So the first one, kita ada gaji. Gaji means salary. It means salary. Dan kamu kena tahu, kalau saya punya pendapatan adalah mengikut sistem gaji, maka pendapatan saya adalah tetap, fix. So as a teacher lah, understand? Fixed salary lah. End of the month, you get this much of salary. Understand? Nampak tu. Pendapatan income saya adalah tetap. Dan mungkin kadang-kadang cuti sekolah, cikgu tak mengajar pun kan, cuti sekolah let's say. So salary is the same. Fix. Boleh? Okay. Tetapi kalau saya punya pendapatan adalah sistem upah. Upah ini kita panggil wages lah. Okay, wages. Kalau saya punya pendapatan adalah mengikut sistem upah means, so apa berlaku adalah pendapatan saya tidak tetap atau kita kata tidak sama lah. Sebab dia ikut jumlah jam dan hari bekerja. Okay, jumlah jam dan hari bekerja. Nampak tu? Like a tuition teacher lah. Okay, tuition teacher. Let's say saya hanya ajar pada hari Jumaat saja. So dalam satu bulan itu kadang-kadang ada 31 hari. Kadang-kadang kita ada 30 hari. Dan ada satu bulan kita ada 28 hari. So maksudnya ikut, kalau kamu kira mengikut hari bekerja, so your pendapatan will be a bit berbeza. Nampak? And then kalau you tak bekerja, tak masuk kerja pada hari tersebut, so there is no income. Understand? Berbanding dengan yang tadilah gaji. Gaji tetap fix. Ini not fix. Understand? Dia bergantung kepada jumlah jam dan hari bekerja lah. Understand? Ini semua you kena faham lah. Cikgu graduan pentadbiran perniagaan. So we have learned all this in business. Understand? So you can see my knowledge is not wasted. And I teach moral also. I have to use my knowledge lah. Yang pernah cikgu belajar dulu. Understand? Okay, nampak. Bonus. Next, bonus. Bonus means kita bagi bayaran tambahan pada gaji. Bayaran tambahan pada gaji. Gaji kau ada, lepas itu bayaran tambahan pada gaji kamu. Gaji atau upah kamu lah. Mana-mana satu lah. Why they give bonus adalah sebagai reward.
Reward means sebagai ganjaran lah. Understand? Okay, wait. Okay, sebagai ganjaran. Okay, dia bagi bayaran tambahan pada gaji atau upah sebagai ganjaran sebab you punya performance baik. Sebagai ganjaran untuk prestasi baik. Syarikat is doing well and all that, so they will pay bonus kepada pekerja. Gaji pun dapat tambahan dapat bonus. Boleh Okay, then you supposed to have savings. Bila kamu buat savings dekat bank, kamu akan dapat interest. Understand? So interest itu adalah pendapatan usul. Understand? Pendapatan usul lah. Boleh nampak tu? So kita ada simpanan dan dalam bank kita ada 3 jenis account simpanan Okay, so kita ada ini yang ni savings Okay, savings ini kamu ada 3 account Gua ajar you lah, ini semua like business punya orang understand? So kita ada account, semua orang ada account simpanan, savings accounts. Simpanan biasalah. Lepas tu kita ada akaun simpanan tetap fixed deposit. Dan kita ada akaun simpanan semasa, current account. Okay, nampak. So at the moment kamu ada akaun simpanan biasa lah. Current account ini simpanan semasa means kamu simpan duit dalam current account means kamu akan dapat checkbook. So kamu boleh issue check. Itu current account. Cikgu tak ada current account cikgu ada simpanan biasa saja. Dan kita juga boleh simpan dalam simpanan tetap fixed deposit, FD. Nampak tu. Okay, tapi FD dia punya faedah adalah lebih sikit berbanding dengan simpanan biasa, akaun simpanan semasa. Nampak okay. Savings. Ini semua bawa income kepada kamu, bawa pendapatan yang halal. Lepas tu pelaburan hartana. Pelaburan hartana means you ada aset lah. You beli harta, aset. Hartana, aset tetap lah. Tetap mungkin kamu ada rumah, okay, rumah, tanah and all that. Nampak okay, boleh. So untuk pelaburan hartana, kamu ada 2 income kamu dapat. Zen, so cikgu ajar you sikit. 2 income okay. So satu adalah kamu akan dapat pendapatan semasa. Pendapatan semasa dan kamu juga dapat keuntungan modal. Boleh. Dia ada 2 jenis income. Pendapatan semasa means kalau rumah saya ada, saya sewa rumah saya. So monthly I get income. So itu adalah pendapatan semasa. Keuntungan modal means semasa saya beli rumah, let's say is 200,000. Tetapi at the moment dia adalah 500,000, let's say. Harga hartanah itu akan meningkat. So at this time I jual. So from 200,000 it become 500,000 lah. 500,000 means I make profit. Itu yang kita panggil keuntungan modal. Masa saya beli dia adalah 200,000. Sekarang harga dia adalah 500,000. So profit is there. But tapi the moment I sell it off, I won't get any more pendapatan semasa. Sebab itu bukan rumah saya. So tak ada sewa semua sebab saya sudah jual. Understand? So there are 2 pendapatan here lah. Understand? Nampak tu. And sewa yang tadi cikgu beritahu, kalau sewa rumah inilah 6. So ini dengan yang ni ada kaitan. Pelaburan hartanah, dan kadang-kadang apa yang berlaku adalah orang buat pelaburan hartanah like this. Dia bayar property.
Dan after that mereka sewa lah. So ambil duit sewa tu, dia bayar dia punya ansuran bayaran untuk rumah tersebut. So over period of time, rumah itu akan jadi percuma sebab orang sewa 800, kau bayar 800 for the loan, housing loan. So end of the day, rumah itu akan jadi percuma kepada kamu one day. Azan, dan pada masa itu nilai hartanah itu adalah lebih tinggi, and you jual, you make profit. Understand? So there are people doing property business lah, hartanah. Boleh income sewa kamu tahu sewa adalah penggunaan, you gunakan sesuatu lah. Penggunaan sesuatu aset. You gunakan sesuatu aset it's not free you have to pay for it dengan membayar wang. Okay, then after that you also can buy share. Saham yang diiktiraf. Saham ini adalah saham yang diiktiraf. So saham actually got two. So kita ada saham biasa dan saham keutamaan. So we can buy saham, saham biasa, saham keutamaan. Ini adalah kita beli saham syarikat. Normally syarikat awam berhad lah. Kita beli, kita ada saham biasa dan saham keutamaan. So you invest, you beli. Dan sebagai pulangan you akan dapat dividen. So you boleh nampak bila beli saham kamu akan dapat dividen. Nampak? Tapi not everybody know how to play saham lah. Ada di antara mereka tak pandai main saham. They don't know how to invest on saham. So bila kamu tak tahu invest, ini public bank yang start dalam Malaysia lah. So if you don't know how to invest buy saham, don't worry. You give money to me. Okay, bank, public bank. You give money to me and then I got players for you. Saya ada pemain yang tahu main saham. Understand? Know how to put the saham and get money. Nampak? And saya janjikan kamu fix. Normally dia adalah saya akan janjikan dividen every year saya akan janjikan 7%, 6%, 7%. You don't worry. You just give the money. I got players. Dan mereka mesti pandai main punya lah. Memang confirm pandai main punya. Itu kita panggil apa tahu? You pay the money, they will invest dalam saham. So itu kita panggil unit trust. Unit trust. Nampak? Atau kita panggil unit amanah. Unit trust atau kita panggil dia unit amanah. They started bila public bank semua start benda ini semua, tu Dr. Mahathir pada masa itu dia pun create saham macam inilah unit trust untuk Bumiputra. So kita ada amanah saham Bumiputra, amanah saham unit trust Bumiputra Corp. Understand? So Bumiputra semua bagi duit lah. So they know how to play and then they make sure that you dapat dividen every year, ada pergi ambil dividen. So maksudnya your income bertambah. Understand? Okay, nampak. Okay, dividen kamu tahu dividen adalah, dividen is actually like this lah. Dia syarikat ambil duit kamu, dia pergi laburkan. Okay, lepas itu dia dapat keuntungan. So apa kita buat adalah sebahagian daripada keuntungan syarikat itu kita akan bagi kepada kamu. Kita akan agihkan, distribute among the shareholders. Okay, nampak? Itu dia dividen. Pemegang saham. You was a science student lah. Understand? So at least you dapat knowledge. Understand? Nampak? So dividen adalah syarikat ambil duit kamu, dia pergi laburkan. Understand? You beli saham. So bila you beli saham, duit masuk untuk syarikat. So syarikat invest. They make profit. When they make profit, they share lah some with you. Sikit. They share dengan kamu every year. So pengagihan.
Dan jumlah dividen itu bergantung kepada jumlah saham yang kamu ada. Azan, dan the last one adalah insurance. Insurance, kamu kena tahu. Insurance adalah simpanan plus protection. Dia ada dua. Understand? So insurance means what? No. Kita panggil dia rancangan, rancangan pembahagian. Insurance adalah rancangan pembahagian risiko yang menyediakan pembayaran, ganti rugi, pembayaran ganti rugi kepada pemegang polisi lah. Pemegang polisi apabila berlaku risiko yang diinsuransikan. So, cikgu bagi contoh lah. Kita beli rumah, so kita buy policy insurance lah, melindungi rumah kita terhadap kebakaran. Understand? So we have to pay monthly, Understand? You boleh bayar monthly lah, atau you nak bayar 4 kali setahun ke. Monthly means 12 kali kau bayar. Atau you nak bayar 4 kali setahun ke, atau you nak bayar setahun sekali ke. Understand? Depends on you lah. Understand? So you bayar. So duit itu terkumpul lah. So premium lah you bayar. And after that, let's say rumah kamu terbakar. So syarikat insurance akan bagi you pampasan. Apa yang kamu rugi, itu yang dia bagi. That's it, finish. So you macam seolah-olah tak rugi lah, sebab insurance akan bayar. So you protect you punya harta, aset lah. Nampak? Boleh Okay, nampak. Same goes to kalau saya bawa kereta, memang kita ada insurance kereta kan. Di mana saya ambil juga windscreen policy, maksudnya cermin kereta. So bila cikgu mengajar dekat Banting, on the way to Banting, highway itu semua, memang ada lori besar semua. Dan kadang-kadang ada pasir ke, batu kecil ke, dia kena cermin retak dan sebagainya. So I need to change. So since I take insurance, saya akan change, syarikat insurance akan bayar. Claim from the insurance lah. So maksudnya dia adalah protection plus savings. Okay, nampak? Boleh Okay, so ini adalah tempat-tempat, maksudnya let's say kamu sudah bayar banyak, then suddenly you tengok tak berlaku apa-apa, you want to take out back your money, mau surrender polisi kamu dan dapatkan duit pun boleh. Okay, nampak? So semua ini adalah pendapatan yang halal, iaitu sumber kewangan yang diperolehi secara beretika. Boleh Okay, done. So we go for the next bahagian. Okay, yang ni senang lah. Cara kita uruskan kewangan kita secara beretika. Adalah, so macam mana kita uruskan simpanan kita, pendapatan kita secara beretika. Okay, nampak? Okay, the first one adalah kita uruskan pendapatan juga. Ada dua, pendapatan income kita dan juga perbelanjaan kita secara berhemat. So kita uruskan pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Berhematlah. Okay, nampak? Okay, beretika, berhemat, semua lebih kurang sama saja. And after that, we need to buat savings. So kita buat tabungan daripada lebihan pendapatan, dan kita buat tabungan jangka panjang. So kita ada savings lah. Okay. Ini adalah untuk lebihan pendapatan lah. Every year kita ada pendapatan yang kita tak gunakan, so kita save. Buat letak dalam savings. And pada masa yang sama, kita juga boleh buat simpanan. Tapi simpanan ini especially untuk waktu kecemasan. Untuk hadapi waktu kecemasan. So you must have savings. Okay, nampak? Then not only that, your savings and your income, you need to protect. Protect means
dengan beli insurans lah. Okay, dengan beli insurans lah. Dan after that, kamu kena juga rancang kewangan untuk simpanan hari tua kamu. So simpanan hari tua itu normally kita ada, kalau private means they have KWSP lah. KWSP, understand? Faham? Okay, KWSP. Even government also can pilih lah KWSP, tapi government lebih suka pension. Understand? So kita ada KWSP, and then untuk golongan berpendapatan rendah sederhana kita ada SOKSO. So ini kita panggil dia per kesok. Jadi KWSP simpanan hari tua kamu. SOKSO ini adalah macam insurance untuk pekerja. So let's say saya ambil SOKSO means gaji saya mesti kurang daripada those days 2,000 lah. Less than 2,000. So entitled SOKSO. So you can boleh mohon majikan kena carum untuk kamu lah. Dia potong daripada gaji kamu sikit, majikan kena bagi lebih sikit lah dia punya bahagian. So duit terkumpul dalam SOKSO. So let's say anything happen to you dalam perjalanan ke tempat kerja, you dapat kemalangan dan after that you cannot work at all. Hilang keupayaan bekerja means monthly siapa mau bagi duit? Maka SOKSO akan bagi you duit monthly, dan bila kamu meninggal dunia, isteri kamu akan dapat sehingga dia mati. Nampak tu? Dan SOKSO juga bagi untuk anak-anak kamu. Sebab you tak boleh kerja, anak-anak macam mana? So dia akan bagi monthly certain amount sehingga anak berusia 18 tahun. Sudah dewasa. Until then they pay. After that they don't pay lah. Tapi isteri kena bayar seumur hidup lah. Isteri dia. Azan, okay, nampak. So something like that lah scheme you have. And then memiliki aset tetap. So cara kita uruskan adalah kita beli rumah ke apa-apalah properties kita beli aset tetap. So kita ada harta. Okey, nampak tu. Dan kita menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Skim pelaburan. So kita sertai skim pelaburan yang diiktiraf means yang betul punya lah. Jangan kamu terpengaruh dengan skim cepat kaya. They ask to invest in this one lah, you get a lot of money lah, understand? Don't get cheated. So kamu kena menyertai skim pelaburan yang diiktiraf, dan bila kamu buat pinjaman, loan, buat pinjaman ikut kemampuan. Dan pada masa yang sama kamu kena buat untuk pinjaman, kau buat bayaran pinjaman secara konsisten. Hutang kena bayar secara konsisten. And not only that, kita kena peruntukkan juga wang untuk bayar cukai. So ini adalah cara menguruskan kewangan secara beretika. Nampak? Okay, done. Next, we go for kepentingan. Kepentingan senanglah, dia ada 4 kepentingan. Kita uruskan kewangan secara beretika. Nombor 1, apa kepentingan dia adalah dia dapat jamin masa depan yang baiklah. Siapa yang ingat menjamin masa depan yang sejahtera? Word by word, no need to remember. Menjamin masa depan pun sudah cukup. You dapat markah. Azan. So menjamin masa depan means so kita ada harta kekal. Kita akan mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. Nampak tu? So kita invest dan sebagainya. So maka kita ada kewangan kita selalu tambah lah. Maksudnya ada interest, ada dividen, all that. Nampak tu? So orang panggil our money will grow lah. Money grows. Nampak? So Chinese suka benda ni, Chinese. So dia panggil prosperity. Setiap tahun ada increment lah dalam duit dia. Duit dia increase. Understand? Okay, nampak tu. Prosperous. Understand? Dia suka Chinese punya ni. Selalu prosperity. Prosperity itu adalah you ada all the time you got money and you can buy things whatever you want. Understand? Okay, nampak. Okay, next. Mengurangkan bebanan kewangan. Bebanan kewangan. So maksudnya kalau kamu uruskan kewangan secara beretika, apa kepentingan dia? Dia akan mengurangkan beban kewangan kamu. Financial burden lah. So ini dengan meningkatkan, boleh nampak meningkatkan simpanan agar pulangan dividen bertambah. Maksudnya it's like this lah. Kita sudah beli saham.
Then kita ada income extra, kita boleh beli lagi, tambah lagi. So meningkatkan simpanan agar pulangan dividen bertambah. Dan lagi satu adalah kita boleh elakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Don't simply take loans lah. Okay, next, kalau kita uruskan kewangan kita secara beretika, apa kepentingan dia? Kuasa beli kita tinggi. Kuasa beli kita tinggi. Purchasing power kita ada. Maksudnya kita kalau kita ada duit, kita uruskan dengan baik, kita ada simpanan duit lebih dan sebagainya, maka dia memaksimumkan kepuasan pemilik. Maksudnya apa saja barangan yang kita rasa kita nak beli boleh. Maksudnya ini lebih kepada kemewahan lah. Understand? Tapi janganlah terlalu overspend, tak boleh. Kesederhanaan mesti ada. Tapi memang dia memaksimumkan kepuasan pemilik. Dan bukan itu saja. Bila kuasa beli, so rakyat semua boleh ada pendapatan beli barangan and all that, maksudnya ekonomi kita okay, doing well. So menjana pertumbuhan ekonomi negara. Boleh okay, nampak. And the last one adalah kalau kita uruskan kewangan kita secara beretika, apa kepentingan dia adalah kita dapat elakkan kes penipuan dan transaksi haram. Iaitu tadi kamu diajar untuk labur. Beli saham pun saham yang diiktiraf. Azan, buat pelaburan pun secara sah. So menyertai skim pelaburan yang sah dan membuat tinjauan sebelum memuktamadkan sebarang urus niaga. So maksudnya sebelum kamu nak bayar dan sebagainya, survey properly. Don't simply orang tanya terus bayar saja, nanti duit hilang. Orang tanya terus labur saja, nanti duit hilang macam mana? So sebab itu you kena buat survey betul-betul sebelum kamu nak memuktamadkan, sebelum you finalize lah. So I want to go invest here. Before that, siasat dulu. Boleh Okey, nampak. Then kamu boleh elakkan kes penipuan dan transaksi haram. Banyak kita dengar orang semua pergi invest dalam Bitcoin. Ini cikgu tak tahulah apa benda ini. Tapi banyak orang cerita tu Bitcoin. Ada banyak lah investment yang ada dalam dunia lah. Understand? Cikgu pun tak tahu apa benda ni, understand? So orang-orang ada understand, nampak tu. Boleh but must be very careful with all this lah. Okay, then the next, kesan kalau kamu tak uruskan kewangan kamu secara beretika adalah apa berlaku kepada rakyat negara kita, something like that lah. So akan wujud community yang boros, suka berbelanja. Spend unnecessary lah, boros. Community means masyarakat. Masyarakat yang suka berbelanja, boros, tak ada savings. Lepas tu keberhutanan meningkat dalam kalangan rakyat kita lah. Banyak orang dengan hutang saja all the time. Dan tak bayar hutang akan diisytiharkan muflis. Muflis means bankrupt. Inilah last year ada soalan Mukris pula. Mukris Mahathir. Okay, muflis. So muflis means bankrupt lah. So ada di antara pelajar yang tak faham apa maksud muflis tahu. So dia tulis merepek, dia tulis cerita. Muflis means bankrupt. Kalau dia guna perkataan bankrupt, at least student knows. Tapi ini adalah pure BM terms, muflis. So last year keluar soalan, ada budak yang tak faham apa itu muflis. Keluar daripada exam hall, tanya muflis tu apa. Bukan masuk exam hall dan tahu. So semuanya adalah perkataan daripada buku teks. Budak yang baca buku teks, nampak tu? You tengok macam mana cikgu baca. Setiap ayat perkataan itu saya beritahu. Tak faham, saya terangkan, understand? So you have to go for like that lah. Understand? Baca secara teliti setiap satu. Dan pemberi hutang yang tidak berlesen akan bertambah. So alung lah, ini alung. Bila rakyat kita suka berbelanja dan sebagainya, selalu pinjam duit dan sebagainya, ada orang akan ambil kesempatan. So dia akan pinjam duit tetapi dia charge interest yang sangat tinggi. Alung lah. Alung semua akan bertambah. So mereka adalah pemberi hutang tidak berlesen. And of course ada kesan psikologi terhadap individu lah. So individu tertekan bila tak boleh manage duit dia dengan baik lah. Kesan psikologi dan mungkin boleh mendorong mereka untuk bunuh diri.
Understand? Dan of course keselamatan keluarga also lah. So sometimes you ambil duit daripada pemberi hutang yang tidak berlesen, like Alung and all that. So sometimes if you don't pay, they threaten akan bunuh ahli keluarga kamu, all that lah, something like that lah. Understand? Okay, nampak tu. Dan orang boleh bunuh diri also. Understand? Itu pun keselamatan juga. Boleh Okay, dan then the last one, dear student, perasaan gembira and tenang. Understand? If you can manage everything okay, so you are in a very calm state lah. Ni calm, relax, very peaceful. Understand? Nampak gembira, happy. Nampak? Okay, done. So cikgu terus pergi untuk soalan topikal kamu lah, soalan structure. Nampak? Okay, satu soalan kita buat lah. Boleh? Okay, so topik ini adalah lanjutan daripada Form 4. Form 4 punya topik adalah pengurusan perbelanjaan. Ini lebih kepada belanja saja secara beretika. Okey, belanja. Bila tengok jualan murah semua, understand, don't get emotional, berbelanja suka-suka, understand. Okey, nampak. Okey. So Form 5 dia adalah pengurusan kewangan secara beretika. Nampak? Okey. So soalan cikgu. Okey. Cik Amoy cantik. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan pengurusan kewangan Cik Puja. Understand? Ini dia pendapatan bulanan Cik Puja 5,000. Okey, 50% adalah perbelanjaan harian. Harian means kamu kena makan all that lah, understand? Keluar dan sebagainya. Bayar parking lah, all that, toll and all that. Bayaran ansuran pinjaman kereta 10% of it. Simpanan bank ada, dia ada simpanan bank, savings. Dia ada buat pelaburan saham 10%. Insurance dia ada buat. Ambil insurance. Okay, dan hiburan. Hiburan only 5% saja daripada duit dia. Dia might enjoy. Boleh, tak salah. Dan bayaran cukai pun ada 5%. Nampak tu? Boleh? Okay. So, ini adalah pendapatan dia dan cara dia belanjakan. So, you boleh nampak percentage dia. Okay. So, soalan dia. Pada pendapat anda, adakah, bila dia tanya adakah, student you have to answer. Adakah means you have to answer lah. Ya ke tidak? Adakah means ada atau tidak pun boleh. Ya atau tidak lah. Itu pun boleh. Adakah Cik Puja mengamalkan pengurusan kewangan secara beretika? I say yes. Why? Sebab dia ada simpanan, simpanan untuk waktu kecemasan dia ada. Tadi kamu ada belajar. Dia ada ambil insurance. So dia ada protect diri dia dengan insurance. Protect diri dia dengan insurance. So memang dia uruskan dengan baik. Azan, okay, nampak. So simple saja soalan dia. Azan, adakah means you kena jawab lah. Okay, wait. Okay, adakah? Okay. Ya. Terus dapat markah. Dan kalau kamu nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa, justifikasi saya. Tapi tak ada markah, just write justifikasi saya. Ini soalan struktur. Kalau soalan struktur means you boleh tulis ya. Kalau soalan dia adalah soalan essay, dia pecahkan essay, tulis essay lah. 2 markah macam tu. Essay means kamu kena tulis lah. Ya, Puan Puja amalkan pengurusan kewangan secara beretika. Nampak? Dia mesti present dalam ayat lengkap. Kalau dia muncul dalam essay lah. Boleh? Okay, nampak. Here you just straightforward, you write saja ya. And then you have to give justifikasi kamu 2 markah. Sebab ya itu membawa 1 markah. Then you have to give 2 justification kamu lah, alasan kamu. Kenapa you kata? Okay. First one adalah watak dia, Cik Puja membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Nampak tu? Okay, not only that, dia ada ambil insurance, maka smart lah. Dia juga
melindungi. Okay, melindungi diri dengan insurance. So memanglah dia uruskan dia punya ni secara beretika. Okey, nampak? Boleh. Inilah cara menguruskan secara beretika. So dia ada buat tabungan dan dia ada melindungi pendapatan simpanan dia, ada insurance. Zain, nampak tu. So saya gunakan dalam jawapan saya. Nampak? Facts daripada buku lah. Selepas you baca konsep, you must apply dalam soalan. Zain, okay, next. Kepentingan. Kepentingan kamu ada ini kan? 1, 2, 3, 4, right? Ini kepentingan kan? Zain, so you boleh kata masa depan dia terjamin. Okay, nampak? Sebab dia ada buat pelaburan. Pelaburan saham. Nampak? Investment. Nampak? So ada kewangan daripada pelaburan. Ada tambahan income daripada pelaburan. Nampak? Another one adalah saya boleh gunakan kuasa beli tinggi. Kuasa beli tinggi, dia memaksimumkan kepuasan dia. Sebab dia ada duit untuk apa? Hiburan. So I can see from dia punya income itu, dia punya ni semua. Kalau saya tengok dalam soalan, saya boleh nampak. So saya jawablah. Okey, yang ni kamu tahu, soalan 4 markah favorite. Sebab kamu kena tulis fakta. Uraian contoh for it. Ini kena tulis fakta lagi satu. Uraian contoh for it. So mesti ada 4 perkara. Okey, so kita go through. Uraikan kepentingan, 2 kepentingan pengurusan kewangan secara beretika kepada Cik Puja. So fakta tak payah tulis ayat lengkap lah dengan watak semua, tapi bila you explain, yes, menjamin masa depan yang sejahtera. Nampak? Dan kamu kena explain benda ini, Okay, explain dengan benda ini. Bila explain, of course lah, you kena tulis ayat lengkap, Zain, So Cik Puja mempunyai tambahan sumber kewangan. Okey, kewangan daripada pelaburan. Okey, daripada pelaburan saham. Nampak? Okey. Then after that, kuasa beli yang tinggi. Nampak? Kuasa beli yang tinggi, dia mampulah. Ada kuasa beli, So can spend, but not unnecessary she spending lah. Dia punya hiburan adalah 10%. Still ada 90% untuk benda lain. So dia hanya spend, hiburan, bukan 10%, 5%. So dia ada 95% duit untuk perkara lain. Zain, bukan dia hiburan terlalu banyak. Zain, okey, nampak. Okey, dan so you tulislah kuasa beli yang tinggi. So you tulislah Cik Puja Wina Cik Puja dapat memaksimumkan. Memaksimumkan kepuasan diri menerusi hiburan. Okey, nampak. Dapat ini caralah fakta, uraian contoh, fakta, uraian contoh. Soalan 4 markah adalah favorite. Mesti ada dalam soalan struktur. Zain, okey, nampak. Then the last one lah. Zain, the last one, okey. Nanti
petang kita buat kelas lagi satu lah, understand? Habiskan unit ke-11 dan malam ini juga habiskan lah. Cuba habiskan. Nampak? Okay, so keluarga saya dia marah lah, understand? Nampak? Orang semua di poli sedang buat persiapan and all that, understand? You are doing class. Mereka kutus saya apa tahu selalu sekolah keluarga saya. You torture the student so much, understand? Having class unnecessary, terlalu banyak kelas you buat. Understand? But kita kena faham lah, understand? Mereka tak ada dalam sistem pendidikan, so they don't know. Understand? Nampak? Whatever it is, kita mesti habis sukatan lah. Understand? Okay. You have to do your work properly lah. Cikgu means kena sacrifice lah. Lilin apa tu? Lilin bakar diri sendiri. Understand? Okay, nampak. Sometimes we have to sacrifice. Okay, jelaskan kesan sekiranya Cik Puja tidak menguruskan. Ini kamu sudah tahulah. Tak uruskan betul-betul kesan dia. Nampak? Dan ini kesan. Dah hutang tambah lah. Mungkin ada sekan psikologi lah. Lepas tu ambil hutang tak bayar. Muflis lah. Understand? Okay, nampak. So you know the kesan. So you just write jawapan dia. Kesan dia. Okay, nampak. Okay, the first one adalah, jadi tulis satu kali watak dalam soalan. Kita takut. Satu kali sajalah tulis. Okay, Puja akan tanggung beban hutang yang tinggi. Dia akan tanggung beban hutang yang tinggi. Nampak? And then after that, kamu boleh gunakanlah dia mungkin akan diisytiharkan. Diisytiharkan muflis. Muflis itu bankrupt lah. Understand? Jika gagal bayar hutang. Nampak? Then you'll end up with stress and all that. So dia akan mengalami kesan psikologi lah. Kesan psikologi ke, stres ke, whatever you can write. Not necessary mesti tulis kesan psikologi. Not necessary. Understand? Nampak? Dia mengalami stres berlebihan. Dan mungkin kalau kamu kata bunuh diri pun kita terima juga. Sebab ada orang buat macam tu. Understand? Okay, nampak? Okay, student. Okay, so sudah habis bahagian ni. Saya nak wait cikgu stop recording dia.